أهل السوابق ممن سبق له من عنده تعالى سوابق السعادة وقضت إرادته لهم بالخيرات لكل منهم في معاشه وفي معاده. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya kita merafakkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ini kita sekali lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menuntut ilmu, mengambil keberkahan daripada masjid, mengambil keberkahan daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu ni kita masih lagi di dalam perbahasan ilmu yang kedua di dalam ilmu fiqh akhir zaman, iaitu fiqh al-isyarah wal bisyarah wan nazarah wal hasanah wa syaraful adalah was sanad. Dalam ilmu fiqh akhir zaman ni dia ada 5 fiqh. Dan 5 fiqh dan kita masih lagi di dalam fiqh yang kedua. Dan yang terbaru ni, ramai yang duduk WhatsApp saya tanya, adakah perang di antara Ukraine dengan Rusia ni termasuk di dalam Mulhamah Al-Kubra, perang dunia yang ketiga ataupun perang dunia Mulhamah, perang akhir zaman. Itu insya-Allah kita akan bahaskan di dalam fiqh yang keempat. Fiqh yang keempat iaitu fiqh Asyratul Qawniyah wal Malahim. Di dalam ilmu akhir zaman, fiqh akhir zaman, dia ada fiqh tentang Asyratul Qawniyah, tanda-tanda yang berhubungan dengan alam semesta, dan Malahim, peperangan yang disebutkan dalam hadis akhir zaman. Dan insya-Allah kita akan bahaskan benda ni. Kita akan langkau daripada fiqh yang sepatutnya fiqh yang keempat, fiqh tentang peperangan ni yang disebutkan dalam hadis-hadis akhir zaman. Tapi fiqh yang ketiga ni kita akan skip. Kita akan masuk fiqh yang keempat, peperangan, dalam minggu hadapan insya-Allah. Pada minggu ni kita masih lagi bahas tentang fiqh al-isyarah, bisyarah, wan nadhara wal hasanah wa syaraful adalah was sanad. Ini ringkasan pemahaman kita tentang isyarah, tentang petunjuk, khabar gembira, peringatan, al-hasanah, perlindungan, wa syaraful adalah was sanad, kemuliaan sifat adalah dan sanad. Minggu lepas kita bahas tentang al-isyarah wal bisyarah. Kita ulang kaji sedikit apa itu isyarah. Isyarah ni iaitu fiqh tentang simbol-simbol dan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam hadis akhir zaman. Dan benda ni dikaji oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur tentang al-isyarah, simbol ataupun petunjuk yang terkandung dalam hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis tentang fitan dan perubahan-perubahan. Habib Abu Bakar dia ada bahas benda ni di dalam jilid yang kedua, tentang simbol di dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat. Dan ada kitab khusus Habib tentang simbol yang terdapat di dalam hadis akhir zaman. Kitab tu bernama Ar-Rumus wal Asabi'. Rumus, simbol, dan asabi'. Asabi' ni jari. Dan perbahasan tentang isyarat-isyarat yang Nabi sebut tentang fitan dan akhir zaman ni dengan jari. Dalam kitab tu khusus tentang simbol dan petunjuk yang Nabi sebut di dalam hadis-hadis akhir zaman. Tu kitab tu. Baik. Jadi isyarah ni, hadis-hadis tentang isyarah, simbol. Ini kita akan lihat bila Nabi bercakap,
ada dua kita kena ingat. Tidak semua Nabi SAW sebut secara direct. Ada kalanya Nabi sebut dalam bentuk isyarah. Ada kalanya Nabi sebut dalam bentuk direct. Hadis-hadis tentang akhir zaman. Direct ni, apa yang Nabi sebut secara direct di dalam istilah akhir zaman, fikih akhir zaman, disebut sebagai tasrihan. Disebut sebagai tasrihan. Nabi sebut secara langsung. Dan ada benda yang Nabi sebut secara tidak langsung, dalam bentuk metafora ataupun kinayah, ataupun dalam bentuk rumus, simbol, isyarah, petunjuk. Itu disebut sebagai talmihan. Jadi Nabi bercakap dengan dua kaedah bila Nabi bercakap tentang akhir zaman, sama ada secara isyarah ataupun secara talmih, secara tasrihan ataupun secara talmihan. Dan kita kena ingat bahawa Nabi ni disebutkan dalam hadis, Nabi sebut bu'istu bi jawami'ul kalim. Aku ini, kata Nabi, diutuskan dengan sifat jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Iaitu disebutkan oleh para ulama qaulul mujiz. Qaulul mujiz, jawami'ul kalim ialah qaulul mujiz, perkataan yang ringkas, qalilul lafzi, sedikit lafaz, wa kathirul ma'ani, dan banyak makna. Nabi tak kecek apa kita, berjela-jela, panjang, tapi tak tahu mana isi, mana kepala, mana ekor. Nabi ni dia kecek ringkas. Tapi dalam ringkas tu ada makna yang penuh, makna yang padat. Itu kaedah Nabi kecek. Ini disebut sebagai jawami'ul kalim. Contoh, ketika mana ditanya kepada Nabi tentang asyratus sa'ah, kan dalam hadis Jibril, Jibril minta kepada Nabi tentang bagi tahu kepada aku, akhbirni an asyratis sa'ah, bagi tahu kepada aku tentang petanda hari kiamat. Petanda hari kiamat ni banyak tuan-tuan. Kalau kita nak infokan beribu-ribu tanda hari kiamat, tapi Nabi sebut dua je, iaitu antalidal amatu rabbataha. Pertama, apabila kamu melihat seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila kamu melihat lelaki yang tidak bersendal, lelaki yang tidak bersendal, yang tidak berpakaian dengan pakaian yang lengkap, bertelanjang, mengembala kambing. Mengembala kambing, tidak bersendal, tidak berpakaian, miskin, mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba untuk membina bangunan. Itu tanda yang kedua. Jadi Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur, pengarang kitab An-Nubzatus Sughra ataupun penyusun bagi ilmu fiqh akhir zaman, dia ta'ammul ni maksudnya dia memerhati secara dalam, ta'ammuq amiq. Maksudnya amik ni dalam. Kita kalau laut ni, yang atas ni dipanggil sebagai, kita kata orang panggil apa ni, permukaan dia dah. Dalam tu dipanggil amiqul bahri, laut yang dalam. Jadi Habib Abu Bakar ni bila dia tengok lafaz-lafaz hadis akhir zaman ni, Habib Abu Bakar tidak tengok secara permukaan. Habib Abu Bakar terjun, apakah maksud yang tersirat yang Nabi SAW bagi tahu. Sebab Nabi ni dia bercakap, kaedah Nabi bercakap jawami'ul kalim, ringkas tapi makna padat. Ringkas makna padat. Tapi dalam makna tu, dalam perkataan ringkas ni menghimpunkan banyak makna. Contoh tak, kita kecek dengan perkataan ringkas, tapi maknanya banyak. Apa dia? I love you. I love you. I love you ni 3 patah je. I love you, 3 patah je, tapi makna dia padat. Kita sayang kepada isteri kita, sayang kita kepada isteri kita, apa saja yang dia makan, yang dia suka, kita suka. Apa saja benda yang dia minat pergi mana, kamera Highland, kita minat pergi kamera Highland. Dia suka pakai baju gapo, kita pakai baju tu. Pakai baju kurung dak, maksudnya warna biar seragam. Makanan yang dia minat, hak tu kita minat. Daripada dia bangun tidur hingga dia tidur balik, seluruh 24 jam tu ada sisi-sisi kasih sayang, cinta kita kepada dia. Tapi kita tak ada rakyat sama-sama lah. Habis suka
apa ni mi pakai baju ni habis suka gini tak ada ayat sama dah, gila dah ayat sama. Cukuplah kita kata I love you dah. I love you tu menghimpunkan seluruh makna kasih sayang kita kepada isteri kita ataupun kekasih kita. Begitu juga Nabi kecek ringkasnya dah. Tentang apa saja Nabi kecek ringkas tapi mengandungi banyak makna. Contoh tentang hadis akhir zaman. Hadis akhir zaman ni banyak. Apabila kamu melihat banyaknya penzinaan, kederhakaan kepada mak ayah, banyaknya rasuah, gotok gini, banyak hadis-hadis akhir zaman. Tapi bila Jibril tanya Nabi jawab dua. Mana lagi? Mana lagi? Jadi Habib Abu Bakar buat istiqra', kajian selama 30 tahun. Kajian selama 30 tahun dia tengok, Habib Abu Bakar melihat bahawasanya seluruh petanda-petanda akhir zaman yang berhubungan dengan syu'unul hayah, dengan kehidupan ni, ada dari dua lafaz hadis ni. Antali dalam amatu rabbataha wa antaral hufatal uratan ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Hadis yang pertama merujuk kepada apabila kamu melihat seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Habib Abu Bakar kata inilah isyarat simbol kepada berlakunya kerosakan dalam sudut ilmu dan i'tiqad. Apa-apa sahaja dan petanda-petanda yang berhubungan dengan ilmu, baik dari sudut pendidikan, tarbiyah dan i'tiqad, kerosakan i'tiqad, munculnya firqah-firqah al-mubtadi'ah, ad-dalalah di akhir zaman, terkandung di dalam hadis yang pertama. Hadis yang kedua, apabila kamu melihat lelaki yang miskin, yang tidak bersandal, yang tidak berpakaian, yang tatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba untuk membina bangunan, ia adalah isyarat kepada kerosakan, simbol kepada kerosakan daripada sudut ekonomi dan politik. Apa-apa saja hadis yang berhubungan dengan politik dan ekonomi termasuk dalam makna hadis yang kedua. Kita ada syarah dah benda ni sebelum ni dah. Apabila kamu melihat lelaki yang miskin tu dia ada simbol dia, yang tidak bersandar ada simbolnya dalam ilmu fikih tahawulat, ilmu fikih akhir zaman. Mengembala kambing ada simbol dia. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk membina bangunan. Berlomba-lomba ada simbolnya. Al-bunyan, bangunan pun ada simbolnya. Bangunan ni simbol kepada apa? Simbol kepada kemewahan. Kemewahan, kekayaan. Yatatawalun, kita syarah sekerat je, nak peringat balik. Yatatawalun, berlomba-lomba, yatanafas, yakni bertanding. Kalau kata bertanding, berlomba bertanding, nak nampak kaya. Kaya. Contoh negara Arab. Negara Arab ni dia berlomba-lomba untuk buat bangunan yang tinggi. Al-bunyan ni bukan, kalau merujuk kepada hadis, al-bunyan ini bukan saja merujuk kepada bangunan, tapi apa-apa saja yang menjadi simbol kepada kekayaan, kemewahan. Bila negara Arab dia jumpa di Imarat, di Saudi, asalnya negara miskin, tapi bila mereka jumpa minyak hitam daripada bumi mereka, daripada laut mereka, jadi mereka tiba-tiba mubadarah, jadi cepat-cepat jadi kaya. Asal negara miskin. Asalnya penduduk mereka ni tidak ada hadarah. Mengembala kambing, miskin. Mereka tidak berhajat kepada mall, tidak berhajat kepada simpan duit di bank. Orang Badui, Nabi sebut tu sifat orang miskin. Orang Badui ni miskin, dia tidak getah. Dia tidak bersandar. Nak buat selipar, nak beli selipar tak mampu, nak buat sandal tak mampu. Orang Badui ni dia makanan dia mana? Kambing dia. Kambing dia. Tak ada ilai kambing dia, berjerit dia. Minuman dia susu. Dia tak ada. Gimana kita hujung minggu ni kita nak pergi Ion Mall. Orang Badui tak ada. Tak ada pasal lagu tu. Nak beli apa? iPhone. Tak ada. Orang Badui ni dia tak ada mikir lagu tu. Sifat orang Badui. Dia tak berhajat kepada mall, tidak berhajat kepada simpan duit, tidak berhajat untuk tabarruj, untuk berhias-hias. Tapi bila di tempat mereka tu mereka jumpa khazanah alam, minyak, tiba-tiba mereka ubah daripada
hay'ah mereka ni yang tidak berhias, yang tidak bermewah, tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk membina bangunan. Di negara-negara Arab, tuan-tuan tengok tak, bangunan yang tertinggi di dunia ada di tanah Arab. Tujuan apa mereka buat? Yatatawalun, yatanafas, berlomba. Pesta makanan yang terbesar, mereka buat makan kambing 500 ekor, seekor untuk 2 orang. Untuk apa mereka buat? Yatatawalun, berlomba. Berlomba. Bukan untuk nak makan. Kalau kambing seekor ni cukup untuk 50 orang. Di madrasah hamba tu kalau orang nak apa ni, buat akikah, kambing tu cukup untuk 50 orang. Tapi demo ni makan 3-4 orang. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, unta. Berapa orang yang makan? 5 orang yang makan unta. Nasi banyak. Yang lebih tu dia buang. Insya-Allah tabarakallah. Buat stadium terbesar untuk apa? Untuk berlomba. Nak tunjuk kawan ada pitih. Kawan boleh buat bangunan, kawan boleh buat stadium, kawan boleh pesta gotu. Buat apa saja untuk dapat, untuk mata manusia lihat mereka ni nombor 1 daripada semua aspek. Mereka buat ni bukan kerana hajat. Bangunan tinggi tu bukan kerana hajat. Kerana berlomba. Kalau nak buat untuk kerja, buat untuk kita kata urusan kerja kerajaan ke apa, cukup dengan 10 tikar, 20 tikar. Ni berlomba-berlomba tu hok tikar ada penghuni berapa kerak saja, berapa tingkat saja. Hok lain tu dihuni oleh jin dah. Buat 100 tikar. Siapa nak duduk? Siapa nak duduk? Tak ada penghuni. Nak sewa mahal. Mereka buat ni bukan kerana hajat, tapi untuk yatatawalun. Yatatawalun. Ini adalah simbol, kata Habib, simbol daripada kerosakan ekonomi. Kenapa? Kerana duit yang mereka dapat, khazanah, kekayaan daripada khazanah alam yang mereka dapat itu, kalau dibelanjakan, diagihkan kepada negara-negara miskin dalam kalangan umat Islam, nescaya tidak ada orang miskin dalam kalangan umat Islam. Tidak ada orang kubuluran, tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang yang tidak ada tempat tinggal. Di Somalia, di Sudan, negara-negara mereka memberontak disebabkan apa? Disebabkan kemiskinan, kebuluran, gini. Tak ada negara-negara teluk bantu mereka. Sedangkan kalau diagihkan kekayaan bumi mereka ni, diagihkan kepada negara-negara Islam, nescaya tak ada lah orang Islam yang miskin, yang mati kelaparan, kebuluran. Tak ada. Tapi mereka tak bagi, tidak agihkan. Mereka ni makan sore. Makan sore. Ini adalah simbol kepada kerosakan daripada sudut ekonomi. Maka kata Habib Abu Bakar, setiap hadis yang berhubungan dengan ekonomi, kerosakan dari sudut ekonomi, baik riba, rasuah, bagian-bagian, termasuk di dalam hadis yang nombor 2 ni, petanda yang kedua. Jadi siapa yang mengawal selia dana-dana ekonomi mereka ini, khazanah alam yang mereka dapat ni, siapa yang mengawal? Duit masuk keluar ni, siapa mengawal? Siapa yang bagi kita kata taukid, bagi saing, orang ni luluh, orang ni tak luluh? Pemimpin mereka. Pemimpin yang bukan ahlinya. Iza wusidal amru ila ghairihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Jadi pemimpin-pemimpin Arab yang bukan keahliannya, yang tidak ada fikir dan risau kepada umat, masalah umat, dia tak fikir dah. Sepatutnya khazanah yang Allah Ta'ala agihkan kepada mereka ni, Allah Ta'ala anugerah kepada mereka, mereka bagi kepada, agihkan juga kepada negara-negara yang miskin. Ni limpah-belimpah harta mereka, tapi mereka tak bagi, mereka tak share. Maka ini adalah simbol kepada kerosakan dari sudut politik. Jadi tiap-tiap hadis yang berhubungan dengan politik termasuk di dalam petanda yang kedua. Petanda yang kedua, Nabi kata ringkas je 2 petanda akhir zaman, tapi seluruh petanda akhir zaman ni termasuk di dalam 2 petanda ni. Kalau kita nak kira Nabi kecek tentang petanda akhir zaman daripada zaman Nabi Adam hinggalah kepada kiamat, sehari suntuk. Nabi pernah buat dalam hadis yang kita baca sebelum ni, hadis daripada Amr bin Aqta' al-Ansari dalam riwayat Muslim, shalla bina Rasulullah. Nabi khutbah kepada para sahabat daripada subuh hinggalah kepada maghrib. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun. Nabi mengkhabarkan kepada kami apa yang telah berlaku dan akan berlaku.
Itu isyarah. Jadi dalam metod fiqh akhir zaman, kita dalam disiplin ilmu akhir zaman, dia ada satu fiqh namanya fiqh al-isyarah. Fiqh berkenaan dengan simbol. Dengan simbol. Apa simbol yang dimaksudkan dalam hadis-hadis tentang fitan, tentang akhir zaman ni? Dia ada simbol. Simbolnya tidak akan dapat difahami melainkan ahli bagi fiqh akhir zaman. Dia ada disiplin dia juga tentang simbol-simbol tersebut. Itu fiqh yang pertama, fiqh al-isyarah. Yang kedua, fiqh al-bisyarah. Fiqh bisyarah ini iaitu fiqh tentang berita-berita gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada umat ini. Itu fiqh al-bisyarah. Bisyarah ni khabar-khabar gembira, berita-berita gembira yang Nabi akan bagi tahu kepada umat ni. Jadi apa kaitan al-bisyarah dengan akhir zaman? Apa irtibat dia? Apa hubungan dia? Hubungan berita gembira dengan akhir zaman. Kita ni bila sebut akhir zaman ni, makna al-mutabadiru minhu, makna hak kita segera faham, akhir zaman ni benda dahsyat, peperangan, wabak, bala, ibtila, musibah. Itu yang kita faham tentang akhir zaman. Kalau berlaku wabak, akhir zaman dah kita ni. Berlaku peperangan, akhir zaman dah kita. Akhir zaman. Sedangkan akhir zaman ni kalau mengikut epistemologi fikih tahawulat ni, semenjak daripada zaman Nabi Adam tu dipanggil akhir zaman dah. Awal zaman juga adalah akhir zaman. Sebab petanda akhir zaman ni bermula daripada zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam, bukan zaman Nabi Muhammad. Permulaan ada Nabi Adam dikira sebagai petanda akhir zaman. Kenapa? Kerana menurut Habib Abu Bakar Al-Adni, adanya Nabi Adam bermulanya detik dikira, dihitungnya kepada saat-saat kepada kiamat. Sebagaimana adanya manusia, bila petanda kita akan mati. Manusia ni bila petanda kita akan mati, manusia ni bila adanya manusia. Permulaan ada manusia, birthday manusia tu. Contoh, dia birthday 2/2 2000, tahun 2000. Ada manusia di bumi ni, bayi seorang tu lahir, maka bermulanya detik dihitung kepada kematian dia. Seorang tu tidak akan mati kalau dia tak ada. Dia tak ada, macam mana benda tak mati? Jadi tahsilul hasil. Mustahil. Benda tak ada, tiba-tiba akan tak ada. Faham tak? Benda tak ada, tiba-tiba tak ada. Lagu mana? Tahsilul hasil. Contoh apa? Air ni dalam ilmu akidah akan belajar ilmu maqulatul asyarah. Ilmu maqulat. Benda tak ada. Dalam ni tak ada air. Boleh tak kita nak mentakdakan lagi air, mentiadakan lagi air? Benda tak ada dah. Air ni tak ada dah. Boleh tak kita nak hilang air? Tak boleh. Jadi tahsilul hasil. Jadi petanda bagi kematian seseorang bila ada seseorang tersebut. Bila lahir seseorang, dah lahir daripada perut mak dia, keluar, bermulanya detik-detik kepada kematian, dikira hitungan kepada kematian. Begitu juga adanya Nabi Adam bermula detik-detik bagi kehancuran manusia itu sendiri. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah amrun akbar min fitnatid dajjal. Dan tidak ada semenjak daripada penciptaan Nabi Adam. Nabi mention penciptaan Nabi Adam AS hinggalah kepada kiamat, satu perkara yang lebih besar daripada dajjal. Baik. Jadi bisyarah ini ada bisyarah, berita gembira yang murtabitun bizawat, yang berhubungan dengan individu. Ada bisyarah yang murtabitun bi marahil, ada berita gembira yang berhubungan dengan masa, dengan zaman. Ada bisyarah yang murtabitun bi amakin, yang berhubungan dengan tempat, dan ada bisyarah yang murtabitun bi zawahir, yang berhubungan dengan fenomena. Jadi kata Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, hubungan berita gembira. Kita bila faham akhir zaman ini,
musibah, bala, wabak, peperangan. Itu yang kita faham. Jadi kenapa dikaitkan berita gembira dengan akhir zaman? Apa dia punya alaqah, hubungan? Habib Abu Bakar kata hubungannya ialah sebagaimana adanya di akhir zaman, sebagaimana adanya ibtila, adanya musibah, adanya peperangan. Kaitan bisyarah dengan akhir zaman ialah sebagaimana adanya musibah, bala, ujian, gini, ada juga tanafusat. Bukan kita hidup ni ditimpa bala 24 jam. Di sebalik ujian itu adanya, kita kata, tanafusat, berita gembira yang memberi kelegaan kepada individu, jemaah, kumpulan, zaman ataupun fenomena yang berlaku. Ada juga lega-lega dia, ada sakit main bola boleh mengurut sikit. Itu hubungan di antara bisyarah, berita-berita gembira dengan akhir zaman. Baik. Bisyarah yang pertama yang berhubungan dengan individu. Individu ni ialah personal lah. Kabisyarah li ba'di sahabati bil jannah, sebagaimana khabar gembira Nabi kepada para sahabat dengan syurga. Jadi bisyarah ini bila Nabi khabarkan kepada individu, yafruhu bihi al-mustabsyir, memberikan, kita kata, kegembiraan kepada individu tersebut. Sebagaimana Nabi kata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala, anta minni bimanzilati Harun min Musa, engkau di sisi aku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa. Sayyidina Ali ni di antara petanda akhir zaman. Bila dia ditimpa ujian, dia teringat dengan hadis Nabi, mu ni di sisi aku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa ni sangat sayang kepada Nabi Allah Harun. Begitu juga Ali ni, dia disayangi oleh Nabi. Bila dia ditimpa ujian, peperangan Siffin, peperangan Jamal, orang tuduh dia gini, dia teringat hadis Nabi. Dalam keadaan dia diuji, tapi bila dia teringat bisyarah, khabar gembira yang Nabi bagi tahu kepada dia, dia pun lega. Lega. Itu dia. Dan sebagaimana Nabi memberikan khabar gembira kepada bidawatin mustaqbaliyah, kepada individu mustaqbaliyah. Mustaqbaliyah ini individu yang akan muncul satazhar ba'da asrun Nabi, yang akan muncul setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Nabi kata, la tuftahanal Qustantiniyah, akan dibuka kota Konstantinopel, fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh dalikal jaysh, sebaik-baik tentera, sebaik-baik pemimpin tersebut, sebaik-baik tentera tersebut yang membuka kota Konstantinopel. Jadi bila Nabi bagi tahu khabar gembira lagu tu, maka para sahabat bersungguh-sungguh nak membuka kota Konstantinopel. Mereka ini termasuk dalam golongan bisyarah tersebut. Tapi yang membuka kota Konstantinopel daripada 21 trik tentera Islam nak menawan kota Konstantinopel, yang berjaya buka siapa dia? Muhammad bin Murrah al-Fatih. Dia ini adalah daripada kibarus salihin, para pemuka orang soleh, warijalut tasawuf, orang hebat tasawuf ni, Muhammad bin Murrah al-Fatih. Dan sebagaimana khabar gembira Nabi sebut, alimu Quraisyin yamla'ul arda ilma, khabar gembira yang Nabi sebut kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, akan datang, akan lahir daripada Quraisy orang alim yang ilmu dia memenuhi petala langit dan bumi. Petala langit dan bumi. Maka ketika mana Nabi mengucapkan hadis tersebut, individu tersebut belum lagi lahir. Jadi bila Iman Syafi'i lahir, dan dia ni daripada orang Quraisy, ilmu dia Masya Allah Tabarakallah, maka fa'adrak ahlu zaman, kata Habib Abu Bakar, mendapati ahlu zaman tersebut, annal murad bi hadis hadza Imam Syafi'i huwa Muhammad bin Idris Syafi'i, maka orang di zaman tersebut mendapati individu yang dimaksudkan dengan orang alim daripada Quraisy, ilmu dia memenuhi bumi, ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Syafi'i.
Dan sebagaimana bisyarah, khabar gembira Nabi bi zuhuri al-Imamul Mahdi, kemunculan Imam Mahdi fi akhir zaman wa bi Isa alaihissalam. Ini bisyarah, khabar gembira. Dan ada bisyarah murtabitun bi marahil, ada khabar gembira yang Nabi sebut tentang marhalah zaman. Sebagaimana Nabi kata, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun aku, sebaik-baik kurun ialah kurun aku, iaitu di zaman Nabi SAW hidup. Hadza tusamma usurus salafus salih. Ini dinamakan sebagai zaman salafus salih. Mereka hidup di zaman yang mana mendapat pujian daripada Allah dan Rasul. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurung selepas daripada kurun aku, summal ladzina yalunahum, dan selepas itu ialah kurun selepas daripada kurun aku, yang ini dalam lingkungan 300 hijrah. Hadhihi min afdalil marahil, ini di antara sebahagian daripada afdal zaman tempoh. 300 tahun pertama adalah sebaik-baik zaman, di antara sebaik-baik zaman. Kemudian zaman selepasnya itu ialah zaman al-ibtila'at, zaman musibah, zaman ujian, sehinggalah munculnya zaman Imam Mahdi. Zaman Imam Mahdi, zaman dipanggil zaman marhalatul istiqra, zaman yang stabil, zaman yang stabil. Bahkan dikatakan oleh ulama, zaman Imam Mahdi, zaman Nabi Isa alaihissalam lebih baik daripada zaman salafus salih, lebih baik. Kenapa lebih baik? Adakah zaman salafus salih yang Nabi bagi tahu sebaik-baik kurun aku, selepas itu kurun yang mengikuti kurun aku, selepas itu kurun yang mengikuti kurun aku, adakah zaman itu tidak terbaik? Zaman itu terbaik. Kenapa zaman itu terbaik? Kerana di samping mereka itu ada Nabi SAW, ada para sahabat, ada para tabi'in, ada kibarul awliya, kibarul solih. Zaman orang solih banyak, zaman salaf. Ada Nabi, zaman kurun yang pertama tu ada Nabi. Tetapi walaupun zaman tersebut zaman baik, di dalam zaman tersebut juga banyaknya pengkhianatan, banyaknya pertentangan kepada kaum muslimin, munculnya golongan munafikin, munculnya golongan Yahudi, munculnya golongan musyrikin yang menentang dakwah para nabi, dakwah para sahabat dan dakwah tabi'in. Tapi mereka dikatakan terbaik kerana mereka ketika mana menghadapi pertentangan tersebut, mereka menghadapi berinteraksi dengan ujian tersebut dengan sabar, dengan mujahadah. Di samping mereka itu juga ada awliya, para soleh, ramai orang soleh di zaman dia. Tidak serupa zaman kita. Zaman kita ni tak ramai orang soleh. Disebutkan oleh guru kami bahawa zaman sekarang ni zaman qalilul fuqaha wa kathirul khutaba. Banyaknya, sedikitnya orang faqih. Tok faqih tak banyak, tapi banyaknya khutbah, orang ceramah, gogeng ceramah. Ceramah tu, kalau majlis ceramah ramai, kalau majlis baca kitab tak ramai lah. Kalau majlis ustaz-ustaz ada lawak jenaka ramai. Tu khutbah. Fuqaha, orang yang kaki atas disiplin ilmu atau manhaj ilmu tak ramai, tak berapa nak suka. Tak berapa nak suka. Tengoklah pagi tadi majlis jilsah ulama, baca kitab Mughni Mukhtash di masjid wilayah, berapa kerak je. Sedangkan hok mari mengajar tu masya-Allah tabarakallah, Syekh Fuad Amran, Maulana Lutfi, Maulana Ustaz Manan, orang-orang hebat tok pakih belaka tu. Baca kitab-kitab besar bagi apa kerak je. Tapi kalau ustaz-ustaz selebriti ramai mari. Itu tanda-tanda dia. Tapi zaman Imam Mahdi, zaman Nabi Isa lebih baik daripada zaman salafus salih. Kenapa? Kerana di zaman tersebut tidak ada namanya orang Yahudi, tidak ada namanya orang munafikin, tidak ada namanya orang musyrikin, tidak ada yang mengkhianati perjuangan Islam. Kerana zaman itu zaman stabil, tak sama dengan zaman salaf. Walaupun Nabi bersama mereka, sahabat bersama mereka, tabi'in di zaman bersama mereka, tapi mereka kena berlawan dengan pokok jahil, pokok kafir. Di zaman Imam Mahdi tak ada dah zaman tu, zaman stabil.
Hatta serigala dengan kambing, dengan biri-biri boleh duduk sekali. Tak ada binatang berbisa di zaman Imam Mahdi Nabi Isa. Keluarnya kebaikan daripada bumi dan keberkahan daripada langit. Tidak ada pengkhianatan. Semua orang ni makan minum cukup masing-masing. Tak ada kefakiran. Hatta di zaman Imam Mahdi, zaman Nabi Isa, tidak ada orang yang layak terima zakat. Adapun zaman salafus salih, ada orang tak fakir. Ada banyak. Sebab tu zaman Imam Mahdi, zaman Nabi Isa adalah sebaik-baik zaman. Sebaik-baik zaman. Dan ada bisyarah yang murtabitun bi amakin, yang berhubungan dengan tempat. Sebagaimana Nabi sebut, wal Madinah khairul lahum law kanu ya'malun. Sebaik-baik tempat, iaitu tempat di sini kata Habib Bakar, yang dimasukkan dengan khabar gembira yang berhubungan dengan tempat, iaitu tatakallam anil amakin khussah minan nabi bil barakah. Yang mana Nabi bercakap tentang tempat tersebut, yang mana tempat tersebut khusus, secara khususnya ada keberkahan. Ada keberkahan. Sebagaimana Nabi sebut, wal Madinah khairul lahum law kanu ya'malun, ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka kerana kalau mereka mengetahui. Kerana di akhir zaman nanti orang Madinah yang duduk di samping Nabi, yang berjiran dengan Nabi, akan berpindah ramai-ramai ke Yaman. Kerana keberkahan bumi akan keluar daripada negara Yaman. Lah ni tak ada lagi lah. Nanti di akhir zaman, Yaman ni negara yang subur sebagaimana Syam. Lah ni tak ada orang nak pergi Yaman, tak ada orang nak Syam. Syam nanti adalah pusat pemerintahan Imam Mahdi di akhir zaman. Lah ni Syam, tak ada orang nak pergi. Tempat berlakunya peperangan, wabak, krisis. Jadi orang Madinah akan pergi ke Yaman. Sehingga Nabi bagi tahu, kalau demo tu tahu Madinah ni lebih baik daripada Yaman, nescaya mereka akan duduk di Madinah. Dan sebagaimana kata Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam kami dan bumi Yaman kami. Wa qawlihi SAW, al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Iman itu ada pada orang Yaman, fiqh itu ada pada orang Yaman, dan hikmah itu ada pada orang Yaman. Nabi doa secara khusus kepada orang Yaman, orang Syam. Orang Yaman Nabi kata fiqh ada di dia. Iman ada di dia, di mereka tu orang Yaman, dan hikmah ada di Yaman. Jadi adakah semua orang Yaman yang akan mendapat iman, mendapat fiqh, dapat hikmah? Tak. Memang Nabi sebut, adakah hanya terhad kepada orang Yaman? Tidak. Yang dimasukkan iman itu ada pada orang Yaman, fiqh itu ada pada orang Yaman, hikmah itu ada pada orang Yaman. Disebutkan oleh Habib Bakar, kullu man yaskunu fil Yaman yudrikul iman wal fiqhu wal hikmah. Tiap-tiap mereka yang tinggal di Yaman, sama ada kita ni hijrah ke Yaman, hijrah ke Yaman, belajar iman, belajar akidah, belajar hikmah daripada para ulama sana, kita akan mendapat perkara-perkara yang didoakan keberkahan. Adapun orang Yaman sendiri, kalau dia tidak belajar iman, tidak belajar fiqh, dia orang Yaman, tak belajar fiqh, tidak belajar iman, tidak belajar hikmah, dia tidak akan dapat. Dan ada bisyarah murtabitun bizawahir, ada bisyarah khabar gembira yang berhubungan dengan zawahir, fenomena, iaitu bil hawadis taqa', perkara-perkara yang berlaku, iaitu disebutkan oleh Nabi SAW, thumma tuqbalu rayadus su' min qibalil masyriq, thumma qala fa idza ra'aytumu fabayyi'uhu walau habwan 'ala thalji. Apabila summa, maka muncullah panji-panji hitam daripada wilayah timur. Fa idza ra'aytumuhu, apabila kamu melihat panji timur tersebut, fabayyi'u walau habwan 'ala thalji, walau terpaksa merangkak di atas salji. Jadi Habib Abu Bakar kata, al hadis hadza tushiru anna hadhil bisyarah satahsilu fi shiddatil burud. Hadis ini menunjuk kata bahawasanya akan berlaku di akhir zaman, ketika mana kemunculan Imam Mahdi, akan berlaku satu fenomena sejuk di tanah Arab, salji turun. Jadi mukaddimah kepada kemunculan Imam Mahdi ialah keluarnya panji-panji hitam daripada timur.
Selagi mana panji hitam daripada timur tak muncul lagi, tak ada Imam Mahdi, adakah kita dituntut mencari Imam Mahdi? Ada orang nak cari. Nak sikar lagi. Dah, saya kenal seorang Maulana tu. Dah, jumpa dia ajak saya ni naik bersikar. Saya tak tahu lah Maulana mana tu. Dia ni adalah pencinta ilmu akhir zaman, tapi dia cari Imam Mahdi. Sedangkan Imam Mahdi ni tidak dituntut untuk cari. Dia akan keluar tanpa kita cari, dia akan keluar. Dia akan keluar. Dia sendiri Imam Mahdi pun tak tahu dia Imam Mahdi. Imam Mahdi pun tak tahu Imam Mahdi. Ada saya jumpa seorang tok guru tu, di Seun, pergi ziarah dia. Dia pun bagi sejadah. Dia umur 96 tahun tapi sihat. Sihat. Dia kata ni, dia bagi tahu dia ni masa duduk Jeddah, dia jumpa dengan seorang tok imam di Jeddah tu. Tok imam tu Imam Mahdi, dia kata. Dia bagi sejadah ni. Jadi saya pun ambil sejadah tu lah. Dia kata mutabarut lah dengan sejadah Imam Mahdi. Jadi kita pun iyalah, moga dia tok guru kan. Tapi kalau ikut disiplin ilmu fiqh tahulah, berdasarkan hadis-hadis Nabi, Imam Mahdi pun tidak tahu dia ni Imam Mahdi. Dia pun dibai'ah secara paksa. Dibai'ah secara paksa dan diancam bunuh kalau tak terima bai'ah daripada kaum muslimin ketika tu. Jadi kita tidak dituntut mencari Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi sama ada Imam Mahdi ada ke tak ada, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Jangan kita mentahdidkan Imam Mahdi akan muncul 2022, 2023. Bukan urusan kita bila Imam Mahdi muncul. Dan kita ni, persiapan kita bila kita belajar ilmu akhir zaman ni bukan untuk nak cari Imam Mahdi. Tu perkara yang gaib. Sehingga munculnya Imam Mahdi. Yang urusan kita ialah persiapan untuk menghadapi fitnah. Adapun munculnya Imam Mahdi bila, kita baik kita diam, jangan bercakap bila muncul Imam Mahdi. Wa allaysa lil insan wa la takfu ma laysa laka bihi ilmi. Jangan kamu bercakap tanpa didasari ilmu. Adapun kalau dikatakan firasat ataupun mimpi ataupun kasyaf daripada wali-wali Allah Ta'ala tentang kemunculan Imam Mahdi, tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan akhir zaman, adakah kita kata mimpi Habib Omar mimpi Imam Mahdi, 18 ulama telah jumpa Imam Mahdi sekian-sekian. Habib Omar kata tak, aku tak mimpi. Ada orang mendakwa mimpi Habib Omar. Habib Omar kata aku jumpa 18 ulama yang telah berjumpa dengan Imam Mahdi. Ada orang kata akan berlaku peperangan di laut Cina Selatan, mimpi jumpa boya lah ke apa. Boya tu isyarat kepada Rusia gini. Mimpi lah ni dulu kan, geng-geng bab mimpi tentang akhir zaman. Gini. Disiplin kita, kalau kita kata tentang hadis akhir zaman ni, dia ada disiplin. Setiap ilmu dia ada disiplin. Bila kita tidak belajar disiplin, kita tahu orang itu bercakap ikut disiplin ke tak. Orang yang ada disiplin tahu ni disiplin, orang belajar disiplin tahu ni ada disiplin ke tak. Nak kata ilmu akidah kena ada disiplin. Nak kata ilmu fiqh kena ada disiplin. Nak kata ilmu tasawuf kena ada disiplin. Nak kata ilmu fiqh akhir zaman pun kena ada disiplin. Kalau seorang itu bercakap dia tidak ada disiplin, maka orang itu tidak layak bercakap ilmu tu. Orang itu jahil, cuma dia goreng. Seorang yang belajar disiplin, satu-satu ilmu dia tahu. Orang yang bercakap ni ada disiplin ke tak bercakap. Dia cakap tu ada ilmu ke tak, ataupun kecek dalam keadaan jahil. Kita cakap ya sungguh-sungguh. Tapi kalau kita belajar disiplin ilmu, masjid pun ada disiplin kan? Ada disiplin. Tak pakai emas tak ada. Ni langgar SOP, tak ada disiplin. Kita tahu ni tak ada disiplin ni. Begitu juga ilmu fiqh akhir zaman ni, kasyaf, menurut Habib Bakar kata kasyaf, firasat, mimpi bukan termasuk di dalam qawaid ilmu akhir zaman. Walaupun ia bercakap tu rijal ilmu fiqh akhir zaman. Hatta yang bercakap tu aku, Habib Bakar kata, aku bercakap. Bukan hujah. Walaupun ada hadis ittaqu firasatul mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, wali-wali dan orang soleh, kerana mereka itu
melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Ya, memang ada firasat, ada mimpi yang betul, dan ada kasyaf tu ada pada orang-orang soleh, wali-wali Allah Ta'ala, tapi itu bukan hujah. Kerana kasyaf, firasat, mimpi ni ialah sumber yang tidak boleh disemak. Tidak boleh disemak. Kalau dia mimpi, boleh kita semak dah mimpi dia. Kalau Quran hadis kita boleh semak. Dia kata ada hadis ni berlaku peperangan dunia ketiga gini. Kita cek dalam Sunan Abu Daud ke Sahih Bukhari, kita boleh cek. Dalam Quran ni kata ada gini. Kita boleh cek. Adapun mimpi boleh cek tak? Kita masuk dalam mimpi dia. Mimpi tak? Ya mimpi. Nak tahu ke mana? Mau masuk dalam mimpi aku? Tak boleh. Kasyaf, sumber yang tidak boleh disemak. Mimpi, kasyaf, ilham, sumber yang tidak boleh disemak. Jadi itu bukan hujah. Demo nak percaya, tak usah percaya, tak usah. Mimpi, firasat, ilham, kasyaf, ini adalah mubasyirah, khabar gembira kepada individu tersebut saja. Dia tak boleh nak mengilzamkan orang lain supaya percaya kepada dia. Tak percaya, demo lawan tok guru, lawan wali Allah Ta'ala. Dia tidak mesti untuk percaya. Hatta yang bercakap tu rijal fakatahula. Habis orang kata sendiri, aku tak boleh paksa percaya. Benda tu mungkin Allah Ta'ala boleh ubah kepada situasi yang lain. Dia berkata Imam Mahdi akan muncul. Mimpi Imam Mahdi akan muncul minggu depan. Tengok minggu depan tak timbul pun Imam Mahdi. Tak timbul pun Imam Mahdi. Dia qada' mu'allaq. Mu'allaq boleh tergantung. Mimpi, kasyaf, ilham ni qada' yang mu'allaq, bukan qada' yang mubram. Ia boleh, pasti Allah Ta'ala boleh ubah kepada takdir-takdir yang lain. Jadi kita apabila mendengar ulama ataupun wali-wali Allah Ta'ala yang bagi tahu mimpi gini, kita sekadar berhati-hati saja. Kalau jadi, kalau tak. Tapi benda tu bukan dalam masalah akidah. Bukan masalah. Kita kena berhati-hati. Kalau benda tu berlaku, ayalah. Tapi Imam Mahdi ni, muqaddimah kepada muncul Imam Mahdi ni, dia ada marhalah Sailamah, marhalah Sufyaniyah. Kita belum lagi masuk kepada marhalah Sufyaniyah, belum lagi muqaddimah kepada kemunculan Imam Mahdi. Kalau ada munculnya masuknya marhalah Sufyani, kita sekarang ni marhalah As-Sailamah. Ini kita akan ngaji Taqsimul Marahil. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, Taqsimul Marahil, iaitu pembahagian zaman, daripada zaman Nabi Adam hinggalah kepada kiamat. Zaman kita nama gapo? Zaman kita Sailamah, belum lagi masuk kepada marhalah As-Sufyaniyah. Bila masuk marhalah Sufyaniyah, barulah kita boleh kita kata muqaddimah kepada zuhurnya Imam Mahdi. Zuhurnya Imam Mahdi. Lah ni apa yang perlu kita buat ialah kita tak payah bersibuk-sibuk bila munculnya Imam Mahdi, bila munculnya Dajjal. Dajjal ni ada dah zaman Nabi lagi, zaman Nabi Musa ada lagi. Fitnah-fitnah ni dia berangkai daripada satu generasi kepada satu generasi. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awalul fitnah qatl Utsman, permulaan fitnah ialah pembunuhan Sayyidina Utsman. Wa akhiruha khuruj Dajjal, yang paling akhir ialah kemunculan Dajjal. Wallazi nafsi biyadihi, demi diriku yang di dalam genggamannya, ma min ahadin fi qalbihi mithqalu habatin min maqtal Utsman, demi diriku yang berada di dalam kekuasaannya, tidak ada seorang pun yang di dalam hatinya rasa setuju dengan pembunuhan Sayyidina Utsman. Kita dah bahas dah bagaimana Sayyidina Utsman itu dibunuh, cerita Sayyidina Utsman tak? Illa husyira ma'ad Dajjal in adrakahu. Siapa aja yang ada rasa setuju dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman, fitnah yang berlaku kepada Sayyidina Utsman, dia setuju. Patutlah Utsman dibunuh. Dia akan dibangkitkan dengan Dajjal sekiranya dia jumpa Dajjal. Dajjal muncul di zaman dia akan digolongkan dengan Dajjal.
wa illam yudrikhu, kalau dia tak jumpa Dajjal, dia mati dia tak sempat jumpa Dajjal, Dajjal tak muncul lagi, amana bihi fi qabrihi, dia akan beriman dengan Dajjal dalam kubur. Dia akan beriman dengan Dajjal dalam kubur. Sayyidina Osman mati bila? Meninggal bila? 1400 tahun lebih dah meninggal. Dah 78 Hijrah kalau tak silap saya. Dajjal muncul bila? Lah ni tak ada lagi Dajjal dah. Tapi bapa Nabi kata, siapa je rasa setuju dengan Dajjal, dah dia akan dibangkitkan dengan Dajjal kalau dia jumpa. Kalau dia mati, dah dia akan beriman dengan Dajjal dalam kubur. Bila pembunuhan Sayyidina Osman? Lepas dah. Bila Dajjal akan muncul? Tak muncul lagi. Apa kaitan di antara pembunuhan Sayyidina Osman dengan Dajjal? Nah, apa kaitan? Kaitannya ialah fitnah akhir zaman ni dia berantai, dia bersilsilah. Nah, bersilsilah. Pok-pok yang bunuh Osman tu mati lama dah. Tapi bila Dajjal muncul, dia akan beriman dengan Dajjal dalam kubur. Ataupun kita lah ni, kita tak jumpa lagi Dajjal dan kita terlepas zaman kematian Osman dah, tapi kita baca cerita, baca tarikh, memang betul lah Osman kena bunuh ni, memang iya, memang patut. Kita akan beriman dengan Dajjal kalau Dajjal muncul. Kalau tak sempat jumpa Dajjal, kita akan beriman dengan dia dalam kubur. Habib Abu Bakar kata apa? Iaitu ini adalah isyarat kepada fitnah yang berlaku ni, dia bukan terpisah, dia berantai-rantai, dia bersambung-sambung. Dia bersambung-sambung. Hatta fitnah Dajjal pun dia bersambung-sambung. Sebab itulah disebutkan dalam hadis, dah tidaklah satu-satu nabi diutuskan kepada kaum mereka kecuali memperingatkan kepada kaum mereka tentang fitnah Dajjal. Hatta Nabi Nuh AS, Nabi Nuh pun bagi tahu kepada kaum dia, bagi peringatan kepada kaum dia tentang Dajjal. Apakah Nabi Nuh tak tahu Dajjal ni akan muncul di akhir zaman, zaman Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Nuh duk cerita tentang Dajjal kepada kaum mereka? Yang mana apakah Nabi Nuh tak tahu kaum mereka ni tak akan jumpa Dajjal? Dia mana tak tahu ke? Tahu. Tapi apa faedah memperingatkan kepada kaum mereka tentang bahayanya Dajjal dalam keadaan Dajjal tak akan muncul di zaman dia? Ini kata Habib Bakar. Habib Bakar kata ini mengisyaratkan kepada kita, memang Dajjal akan muncul di akhir zaman, tapi fitnah-fitnah dia berlaku daripada zaman dulu lagi. Zaman Nabi Nuh pun ada fitnah Dajjal, manhaj Dajjal, politik yang zalim, ekonomi yang menindas, i'tiqad yang sesat, ilmu yang batil. Ini adalah manhaj ad-dajjajilah. Jadi fitnah ni bersambung zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam, dah sampai kepada muncul Dajjal. Dia fitnah ni dia bukan tak ada kaitan, dia ada kaitan di antara satu sama lain. Dia ada sanak dia juga. Sebagaimana kebaikan ada sanak, al-isnad minad din, sanak kita pun ada sanak juga, keberkahan rahmat. Begitu juga kebatilan pun ada sanak dia juga. Sanak dia daripada mana? Dajjal. Akan suk dengan Dajjal, akan nyedah dengan Dajjal. Wallahi subhanahu wa ta'ala alam bisawab. InsyaAllah pada minggu kedua dan minggu keempat, insyaAllah kalau sempat, kita akan langkau fiqh yang ketiga, iaitu dia ada 5 fiqh. Lah ni fiqh yang kedua dalam ilmu akhir zaman. Kita akan langkau kepada fiqh yang keempat, fiqh asyratul kauniyah wal malahim, fiqh mustajaddatul ulum an-nazariyah wa tatbiqiyah. Dalam ilmu akhir zaman tu kita skip dulu. Kita pergi kepada fiqh tentang petanda-petanda yang berhubungan dengan alam semesta dan malahim, peperangan akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عظيم السلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خافي اللطف يا حليبا لا يعجل اقضي حاجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.